kita katakan kuasa pemerintah Persekutuan Tanah Melayu terletak daripada Yang Tuan Agong. Itu perkara 39. Kuasa eksekutif seluruh pentadbiran Tanah Melayu dan Malaysia adalah berdasarkan kepada perkara 39. Kuasa eksekutif itulah kuasa agung. I see. Tetapi perlembagaan memperuntukkan kuasa eksekutif ini, pentadbiran pengurusan ini diturunkan kepada suatu badan yang bernama Kabinet Jemaah Menteri. Dan ada kaedah melantik Perdana Menteri. Perkara 40 itu. Jadi dalam perkara 40 kata Agung mesti menerima nasihat. Dan nasihat itu datang dari Perdana Menteri, dari Kabinet ataupun menteri-menteri. Tetapi Perdana Menteri sendiri ada dilantik oleh Agung. Perdana Menteri yang dapat suara terbanyak dalam pilihan raya tak boleh lantik diri dia sebagai Perdana Menteri. Dia kena dilantik oleh Agung dalam perkara 38-39 dan perkara 40 itu. Jadi kerana itu semua orang kena faham, wajib faham. Semua warga negara Malaysia wajib faham bahawa pelantikan Perdana Menteri adalah kuasa hampir-hampir mutlak sebenarnya. Dia walaupun budi bicara, tapi adalah kuasa yang Tuan Agong. Dalam bahasa Inggeris, discretionary power. Discretionary power. Jadi, kalau Perdana Menteri yang mendapat suara terbanyak dalam pilihan raya, tidak boleh melantik diri dia sebagai Perdana Menteri dan memerlukan Agung, maka Agung mesti melantik. Dan Agung melantik bukan sekadar ikut sukati dia. Dia dilantik mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Okey. Dan ada dua syarat. Satu, dia mesti ahli Dewan Rakyat. Betul. Kan? Senator tak boleh? Tak boleh. Senator pun boleh kalau tak ada. Ahli Dewan Rakyat. Yang kedua, dia mesti mendapat keyakinan majoriti anggota Dewan Rakyat. Now, perlembagaan tidak menetapkan bagaimana dia nak mendapat kaedah, suatu kaedah untuk mendapat majoriti. Bagaimana dia nak tahu seorang itu dapat majoriti? Dia tidak ada kaedah. Jadi kebijaksanaan dulu yang bertanggung kita sekarang memanggil semua anggota Dewan Rakyat, bertanyakan mereka satu persatu dan merakam pilihan mereka, maka dari rakaman inilah yang disebut oleh Duli Yang Maha Yang Agung ketika menceritakan, membaca ucapan pembukaan parlimen yang terbaru. Bagaimana baginda memilih mendapat suara terbanyak, dan daripada suara terbanyak itu maka baginda mendapati Tan Sri Muhyiddin yang mendapat sokongan terbanyak. Tak ada orang lain. Jadi ini orang mesti faham bahawa baginda itu melakukannya mengikut peraturan perundangan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dan peraturan sudah ada dalam perlembagaan, dan tak mungkin ketua negara dulu yang tak mungkin dia buat sesuka hati dia dengan memilih seseorang yang tidak ada sokongan majoriti. Jadi dengan demikian timbul persoalan, kenapa kita kata backdoor je, pintu belakang. Dalam pilihan raya kita, dalam perlembagaan kita, tidak ada mengatakan bahawa kita mesti pilih Perdana Menteri daripada satu parti. Tak ada. Dia hanya kata pilih seorang yang mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat. Dia tak kata parti itu tak ada. Jadi itu adalah mekanisme. Itu mekanisme. Itu hanya untuk orang berkempen. Jadi bermakna setiap anggota Dewan Rakyat itu adalah orang yang dipilih oleh rakyat dan ada potensi untuk jadi Perdana Menteri. Setiap orang. Kalau salah satu daripada mereka mendapat sokongan majoriti daripada semua anggota Parlimen Dewan Rakyat ini, maka orang itu dapat jadi Perdana Menteri.